Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, saya akan tunjukkan sedikit bagaimana cara untuk membuat penyediaan proforma penyata pendapatan. Okey. Yang mana penyata ini adalah digunakan untuk mendapat ataupun mengenal pasti untung ataupun rugi sesebuah perniagaan pada akhir tahun bagi setiap tahun perniagaan. Okey. Okey, jadi fungsi dia, tujuan dia adalah untuk mendapatkan sama ada untung bersih ataupun rugi pada akhir tahun setiap tahun perniagaan tersebut dijalankan. Okey, secara ringkasnya ada 3 perkara iaitu jualan merupakan hasil pendapatan perniagaan dan juga perbelanjaan adalah kos yang dikeluarkan oleh syarikat untuk menjalankan perniagaan tersebut. Jadi di akhir tahun kita akan buat pengiraan untuk dapatkan sama ada untung ataupun rugi. Kalau pengiraan tersebut untung bermaksud kalau positif bermaksud untung, kalau negatif perbelanjaan lebih daripada jualan bermaksud rugi. Okey, jadi formula dia mudah saja. Di sini okey, jualan tolak perbelanjaan dan akan dapat untung atau rugi. Okey. So ini formula bagi untuk dapatkan untung atau rugi ataupun kita panggil dia performa penyata pendapatan sesebuah tadika lah ataupun sesebuah perniagaan. Jualan ni adalah pendapatan kita. Kita akan tolak dengan segala perbelanjaan dan kita akan dapat di akhirnya sama ada untung ataupun rugi. Okey, so formula ni kalau dalam bentuk penyata kita turunkan dia ke bawah. So letakkan bahagian perbelanjaan ni macam ni. Okey, dan kita akan dapat untung atau rugi. Okey. Jadi jualan tolak perbelanjaan sama ada untung ataupun rugi. Jadi kita tukarkan kepada bentuk performa penyata pendapatan. Okey. Jadi saya akan tunjuk sedikit apa itu jualan, apa itu perbelanjaan dan juga macam mana dapatkan untung ataupun rugi. Okey, di sini ada soalan latihan, dalam masa sama kita akan buat. Untuk final exam, cikgu bukan kemungkinan. Untuk final exam akan ada pengiraan sama ada penyata pendapatan ataupun kunci kira-kira. Jadi saya akan ajar dahulu cara untuk membuat pengiraan bagi penyata pendapatan. Okey, cikgu boleh gunakan sama ada Google Document ataupun Google Sheet. Kalaulah tak ada Google Document ataupun Google Sheet, ada Microsoft Word ataupun Microsoft Excel pun boleh digunakan. Sebab jawapan nanti kita akan upload dalam Google Drive. Okey. Jadi ini salah satu contoh soalan latihan, dalam masa sama kita akan buat. Okey. Iaitu perniagaan yang ditubuhkan sebuah perniagaan tadika. Yang mana tadika tersebut nama Tadika Corona. Okey. Jadi di akhir tahun syarikat tadika ni kena sediakan penyata pendapatan sendiri. Okey, sama ada kita akan buat sendiri bahagian finance ataupun keuangan akan buat sendiri penyata ataupun kita upah orang luar untuk siapkan penyata kita. Tak ada masalah. Kalau ada mampu kita akan upah. Kalau tak mampu maksudnya staff bahagian keuangan yang akan buat. Okey. Bentuk soalan dia ada pelbagai, sama ada dia bagi dalam bentuk point macam ni, lebih mudah untuk cikgu dapatkan maklumat, ataupun dalam bentuk karangan. So cikgu kena keluarkan info
yang mana satu jualan, yang mana satu perbelanjaan. Jadi kena kenal pasti. Kalau dalam nota saya, penyata ni dalam bentuk yang ni. Ada 2 kolom. Kenapa ada 2 kolom? Kolom pertama kita gunakan sebagai untuk meletakkan senarai-senarai jumlah yang ada, dan bila kita dah total up, baru kita letakkan jumlah penuh di sebelah. Supaya tak keliru lah. Ada 2 kolom yang digunakan. Supaya mudah. Sekiranya cikgu guna Google Document, so letakkan, buatkan dalam bentuk format macam ni. Ada nombor, berapa item, so perkara apa yang dimasukkan. RM ni ringgit Malaysia, 2 kolom lah. Dan kita akan masukkan item-item yang mengikut format penyata pendapatan. Yang pertama iaitu tadi kalau cikgu ingat, formula dia adalah jualan. Jualan dekat sini kita punya pendapatan ataupun bukan keuntungan, pendapatan lah. Pendapatan. Dan kita akan tolak perbelanjaan. Dan kita akan dapat hasil dia lah, sama ada untung ataupun rugi. Jadi apakah yang kita akan letak di bahagian jualan ataupun pendapatan kita? Jadi kita tengok soalan. Soalan ni kita lihat, berikut adalah resit yang dikeluarkan oleh Tadika Corona pada tahun 2020. Bila resit dikeluarkan bermaksud kita terima bayaran. Maksudnya duit kita terima, kita keluarkan resit kita kepada orang yang membayar. Antara resit yang dikeluarkan iaitu yuran murid, iaitu yuran bulanan. Yuran pendaftaran iaitu setahun sekali, awal tahun dibayar 1,000, dan juga bayaran uniform Tadika 200 sekali bayarlah. So berapakah bilangan murid? 50 kanak-kanak, so tak ada transit kita ni ada 50 orang saja. So sorry, ni info. Ada 50 orang kanak-kanak. So dengan bayaran RM500, RM550 sebulan. Jadi pendapatan kita hanya ini saja. Saya highlightkan. Pendapatan bagi Tadika sebab kita keluarkan. Sebab di bawah ni resit yang diterima, maksudnya resit yang diterima kita buat bayaran. Kalau kita keluarkan resit, kita terima bayaran. Kalau kita terima resit, bermaksud kita yang membuat bayaran. Tadika yang buat bayaran. Alright, so pendapatan kita 550. Kena kira lah. 550. Kena ada kalkulator lah. Untuk 50 orang kanak-kanak. Darab 50. Maksud 27,500 sebulan. Sebulan. Dekat sini kita akan masukkanlah item ni. Ni jualan, nombor 1 jualan. Perbelanjaan ni kita ke bawahkan lagi lah. So yang kita terima yuran bulanan 27,500 untuk sebulan bagi 50 orang kanak-kanak. Jadi yuran murid. Cikgu kena ingat, penyata pendapatan ni kita buat untuk setahun. Bermaksud 27,500 ni untuk sebulan.
Jadi kita kena darabkan dengan 12 bulan. Bermaksud ada 330,000. Yuran murid 330,000 bagi yuran murid setahun. Okey, ini untuk pengiraan setahun. RM330,000 untuk setahun. Okey, jadi baru settle yuran bulanan. Yuran pendaftaran sekali saja bermaksud 1,000 kali dengan 50 orang murid. Kira balik. 1,000 darab dengan 50 orang murid bermaksud 50,000. Yuran kita masukkan di bahagian, sebab ini pendapatan, jadi masukkan bawah jualan atau pendapatan. Yuran pendaftaran sebanyak 50,000. 50,000. Okey, kita tak perlu darabkan dengan 12 sebab yuran pendaftaran hanya sekali saja setahun. Maksud dibayar pada bulan Januari saja, tak perlu kutip setiap bulan. Yuran bulanan maksudnya setiap bulan kita akan kutip. Okey, selesai. Jadi apa lagi pendapatan kita, iaitu bayaran uniform RM200 darab dengan 50 orang. 200 darab 50 samaan 10,000. Jadi pendapatan kita 10,000 bagi uniform. Okey. Jadi ada lagi tak pendapatan kita? Tak ada. Selebihnya adalah resit yang diterima, bermaksud kita membuat pembayaran. Sama juga dengan penyata yang dikeluarkan oleh tadika. Tadika keluarkan penyata kepada orang dalaman, maksudnya pada staf saja. Okey, bermaksud kita dah tak ada pendapatan, kita akan total berapa jumlah pendapatan kita untuk setahun. Okey, 330,000 tambah 50,000 tambah 10,000. Bermaksud 390. Bermaksud 390,000. Ini merupakan jumlah jualan ataupun jumlah pendapatan. Kita letakkan sini jumlah pendapatan 350,000. Apakah pembelanjaan kita? Jadi kita akan lihat. Okey, kolom ni kena tambah lagi sebab tak cukup. Okey, untuk perbelanjaan bermaksud kita kena tolak jumlah pendapatan ataupun jumlah jualan ni perlu tolak dengan perbelanjaan. Untuk tolak, letakkan simbol yang ini. Okey, simbol tolak dan bracket. So, perbelanjaan. Okey. Cikgu kena pasti apakah perbelanjaan yang kita buat. Okey, bermula dengan perbelanjaan. Semua ni adalah perbelanjaan kita, termasuk yang ni lah, penyata yang dikeluarkan dan juga resit yang diterima.
Cuma cikgu kena kenal pasti yang manakah perbelanjaan pentadbiran, yang manakah perbelanjaan operasi dan juga yang manakah perbelanjaan pemasaran. Okey, kalau cikgu tengok nota saya balik, dia tolak dengan perbelanjaan pemasaran, pentadbiran dan juga operasi. Dan adalah satu perbelanjaan iaitu perbelanjaan kewangan. Okey, yang mana perbelanjaan kewangan ni kita masukkan di dalam pentadbiran ni sebab kewangan adalah staff. Jadi staff di bawah kita masukkan perbelanjaan dia di bawah staff di bawah pentadbiran. Okey, kita sekalikan dia. Jadi di sini kita kena kenal pastikan yang manakah pentadbiran, yang manakah pemasaran dan juga yang manakah bahagian operasi. Okey, kita lihat satu persatu. Resit yang diterima adalah perbelanjaan kita iaitu promosi. Promosi merupakan pemasaran kita iaitu RM5,000 untuk iklan di surat khabar dan juga radio. Jadi kita warnakan dia, kita letak kuning lah. Alright. So edaran flyers pun untuk pastikan orang kenal produk kita kategorikan dia sebagai pemasaran juga. Belian alat permainan. So alat permainan RM45,000 setahun. Dia adalah bahagian operasi. Kita letakkan warna biru. Okey. Alat bantu belajar setahun RM12,000. So dia adalah bahagian operasi sebab operasi utama tadika adalah pendidikan. Jadi bahan permainan, belajar itu adalah bahagian operasi. Kemudian bahan makanan dan juga minuman setahun. Jadi kita bahagian secara harian, dimasukkan bahagian operasi. Letakkan warna biru. Bil utility. Okey, bil utility ni saya tengok, saya tak pasti yang mana bil utility sebahagian pentadbiran. Jadi pentadbiran kita masukkan warna merah. Okey. Aktiviti bulanan murid. Okey, aktiviti bulanan murid bermaksud operasi. Kita masukkan warna biru. Penyelenggaraan adalah warna merah iaitu pentadbiran. Pejabat. So pejabat adalah di bahagian pentadbiran. Alright. Jadi kita dah dapat dah kenal pasti pemasaran, operasi dan juga pentadbiran. Okey, seterusnya bila kita keluarkan penyata itu secara automatik kepada staf kita. Bermaksud dia adalah bahagian sepenuhnya pentadbiran. Okey. Yang ini biasanya bahagian HR yang uruskan gaji, bonus. Betul, finance, tapi yang keluarkan memo kepada finance adalah bahagian sumber manusia, itu HR. Kita letakkan di bahagian pentadbiran. Jadi sepenuhnya penyata ini dikeluarkan oleh bahagian HR ataupun sumber manusia yang mengeluarkan penyata. Jadi kita kena buat kira. Okey, kita mulakan dahulu dengan perbelanjaan pemasaran. So apakah perbelanjaan pemasaran yang kita nak buat? Yang pertama, promosi sekitar RM5,000. Okey, promosi. Jadi kita letakkan secara umum promosi iklan apa tadi? Radio lah.
Radio 5,000. Kemudian Eda Flyers sebanyak 2,000. Okey, ni 2,000 dan 5,000 ni dikira dalam setahun. Ataupun cikgu nak mungkin ada tadika yang gunakan Insta Famous. Mungkin so di situ kita kena tambah lah berapa bayaran dia. Secara tak kisahlah. Jadi kita akan totalkan setahun. Kalau setahun dia buat 3 kali, so 3 kali bayar. So kita akan totalkan lah berapa jumlah pemasaran yang dia buat. Okey, jadi kita totalkan 7,000 lah secara ringkasnya. 5 tambah 2, 7. So letakkan di bahagian ni 7,000 untuk jumlah perbelanjaan pemasaran. Okey. Letakkan di bahagian sini. Sebelah kanan. Okey. Seterusnya kita akan tolak perbelanjaan. Okey, kita kira pentadbiran lah. Sebab apa? Sebab pentadbiran ni ada banyak pengiraan yang kita kena buat. Okey. Kalau tengok ni banyak merah kan. Kita mula dengan gaji dahulu. Sebelum kita masuk kepada peralatan dan juga bil utility. Okey. Okey, contoh gaji pengusaha dia dah kira siap-siap. 48,000. Jadi mudah saja. So, cikgu letakkan gaji pengusaha 48,000. Tak payah kira lah. Okey, jadi gaji pengurus sebulan 2,100. Ini kita kena kira sebab perlu kiraan setahun. Jadi 2,100 darab 12 bulan bersamaan 25,200. Gaji pengusaha. Kenapa ni? 25,200 untuk setahun. Okey, kemudian kita ada guru. So ada 2 orang guru yang bergaji 1,800. Degree, diploma 1,400. Okey. Dekat sini 1,800 darab dengan 12 bulan bersamaan 21,600. Oleh kerana ada 2 orang, jadi kita akan darab dengan 2 orang. Okey. Sama dengan 43,200. Okey, gaji guru ijazah. Berapa tadi untuk 2 orang? 43,000. 43,200. Guru diploma kita akan kira 3 orang guru 1,400. Okey, 1,400 darab 12 bulan samaan 16,800 darab dengan 3 orang pekerja guru diploma 53,400. 53,400. Jadi kita akan lihat lagi apa
Okey, kita tengok upah dulu lah. Gaji tukang masak 1,000 sebulan. 1,000 sebulan seorang saja bermaksud 12,000. Okey, so ini mudahlah, kiraan mudah. Nombor 6 ni gaji. Okey. Tukang masak 12,000 setahun. Okey, kolom tak cukup, tambah lagi. Alright. Jadi apa lagi? Tadi kita dah lepas. Okey, bonus 1,500. Bonus ni kita bagi sekali lah, bukan setiap bulan. Jadi bonus 1,500 ni kena kira setiap orang. Jadi ada berapa staff yang di dalam tadika tersebut. Okey, kita tengok balik dekat bahagian atas. 1,500 gaji pengusaha seorang, pengurus seorang, guru degree ada 2, 4. Dengan total 4 tambah dengan 3 bermaksud 7 orang. Jadi 1,500 darab dengan 7 orang pekerja. 10,500. 10,500 bagi bonus yang diberi. Okey. Okey, so bahagian ini dah settle. Kita akan lihat bahagian bil utility. Bil utility untuk setahun 12,000. So, bil utility 12,000 untuk setahun. Bil utility, bil api, bil air, okay, penyelenggaraan tadika 14,000. 14,000. Okey, tambah lagi kolom. Dan peralatan pejabat 1,200. 1,200. Jadi selesai sudah bahagian pentadbiran. Jadi tugas cikgu totalkan semua. Ada berapakah jumlah pentadbiran yang kita dah buat bagi setahun. Okey, kita akan kira 48,000 tambah 25,000 tambah 43 tambah 53,000. Ni kena total semua ni ya. Tambah 12,000 tambah 10,500 tambah 12,000 tambah 14,000 dan akhir 1,200. Jumlah keseluruhan bagi perbelanjaan pentadbiran 219 500. Ini adalah perbelanjaan pentadbiran. Okey, kita ada satu lagi perbelanjaan, iaitu perbelanjaan
Okey, perbelanjaan operasi. Perbelanjaan operasi ni perbelanjaan yang kita jalankan operasi secara harian di tadika kita. Jadi, apakah perbelanjaan yang kita jalankan, yang kita gunakan, iaitu belian alatan permainan. Okey, RM45,000 untuk setahun. Belian alatan permainan. RM45,000. Kemudian alat bantu belajar RM12,000 setahun. Alat bantu belajar. Alat bantu belajar RM12,000. Kemudian makanan untuk setahun RM25,000. Murah je. Okey, makanan diet. Dan yang terakhir, aktiviti bulanan sebanyak 5 aktiviti bulanan sebanyak RM5,000 setahun. Jadi kita akan jumlahkan berapa perbelanjaan operasi. RM45,000 tambah RM12,000 tambah RM25,000 tambah RM5,000. Jadi kita akan dapat jumlah RM87,000 perbelanjaan bagi operasi. Okey, langkah seterusnya untuk kena pasti jumlah. Okey, kita akan kira dahulu jumlah pentadbiran kita. Jumlah pentadbiran kita ni, jumlah perbelanjaan kita RM7,000 tambah dengan RM219,000 tambah dengan RM87,000. Itu adalah jumlah pentadbiran. Okey. Jadi kita akan tambah sekarang untuk lihat jumlah perbelanjaan kita setahun. Jumlah perbelanjaan tadika corona setahun. RM7,000 tambah dengan RM219,500 tambah dengan RM87,000 sama dengan 313,500. Ini merupakan jumlah perbelanjaan. Okey. Di bawah jumlah perbelanjaan operasi ini merupakan jumlah perbelanjaan keseluruhan. Okey. Keseluruhan. Okey, yang bermaksud setahun kita belanja RM313,500. Okey. Jadi kita akan tolak dengan jumlah pendapatan. Jumlah pendapatan akan tolak dengan jumlah perbelanjaan baru dapat sama ada untung atau rugi. Okey. Jadi kita akan kira
Kita lihat dahulu pendapatan kita. 39000. Okey, tolak dengan 313500. Bermaksud positif. 76500. Jadi bermaksud syarikat Corona pada hujung tahun dia memperolehi keuntungan 75,500 bagi setahun perbelanjaan dan juga pendapatan yang diterima. Jadi ini adalah jawapan yang diperlukanlah bagi soalan ini. Okey. Kirakan penyata pendapatan bagi syarikat tadika Corona bagi tahun 2020. Okey, jadi ini adalah jawapan dia. Daripada awal sampailah habis. So dia diterima untung. Kalau rugi bermaksudnya pendapatan dia sedikit. Kita cuba ya. Okey, 3. Okey. Contoh pendapatan dia 310,000 tolak dengan 313,500. Ini 313 ni adalah jumlah perbelanjaan keseluruhan. Okey, sama dengan negatif. So dia dapat negatif. Maksud kita akan buat secara bracket 3,500. Okey, bila bracket ni bermaksud negatif. Okey, dia mengalami kerugian. Okey. Bila negatif bermaksud rugi. Rugi menunjukkan jumlah perbelanjaan ni lebih tinggi daripada pendapatan. Okey, senang saja formula bagi penyata pendapatan. Hanya perlu ingat formula penyata pendapatan jualan tolak perbelanjaan sama dengan untung atau rugi. Itu saja. Jadi kalau nak buat penyata, dia akan turunkan ke bawah lah. Jualan tolak perbelanjaan. Jualan ni atau nama lain pendapatan kita. So apa yang kita jualkan, so kita dapat duit. Okay. Tapi kalau dalam bentuk tadika, kita tak buat jual barangan, tapi kita jualkan perkhidmatan dalam bentuk yuran. So pendapatan kita secara yuran bulanan. Okay. So cikgu boleh saya harap cikgu jelas bagaimana cara untuk membuat pengiraan. So kena pasti sumber apa yang kita dapat sebagai jualan kita ataupun pendapatan kita, dan apakah perbelanjaan yang kita belanjakan dalam tempoh setahun. Kalau dia bagi maklumat dalam bentuk bulanan, maksudnya cikgu kena darab dengan 12 bulan. Okey, kalau dia dah menyatakan okey untuk setahun, jadi tak payah kira dengan 12 bulan. Okey. Saya dah tunjukkan tadi bagaimana nak kira sebagai contoh untuk dia bagi sebulan, jadi kena darab dengan setahun. Okey, untuk dapatkan dalam tempoh setahun. Sebab penyata pendapatan kita nak kira untung ataupun rugi dalam tempoh setahun. Okey.
Jadi saya rasa itu saja video tutorial pengiraan. Sekiranya kurang jelas, boleh WhatsApp saya dan tanya apa ataupun apa penerangan yang perlu cikgu inginkan secara lebih lanjut lah. Okey, ini forma penyata pendapatan ini juga kita buat dekat sini lah. Boleh buat dekat Google Sheet ataupun Microsoft Excel. Okey. Saya boleh terima mana-mana bentuk soft copy yang cikgu buat lah. Yang penting boleh upload di dalam Google Drive nanti. Okay, so boleh buat yang mana cikgu rasa senang. Okay, dalam Excel boleh, dalam Google Sheet pun boleh, Google Document pun boleh, tak ada masalah. Yang penting mudah untuk cikgu buat. Okay, insyaAllah. Jadi itu saja, sekian. Terima kasih.